Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang dan salam Ramadan. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Hari ini Abang nak sampaikan cerita, sekali lagi cerita yang berat. Bila Abang baca cerita ni dan dengar panggilan telefon daripada orang yang menghantar, dia punya bulu tengkuk dia jadi bergembang-gembang. Itu menandakan cerita ni betul-betul berat. Dan memang bila Abang baca memang berat dan Abang tanya dengan orang yang sampaikan cerita, macam mana ni cerita ni berat sangat. Dia kata kalau tak berani lebih baik Joe jangan sampaikan sebab cerita ni memang betul-betul berat. Nanti Abang ceritakan. Jadi sebelum Abang kepada cerita, hari ni Abang ada pakai satu baju yang dihadiahkan oleh salah seorang daripada penonton Abang. Dan baju ni sangat cantik sebab dia tulis Scary Mary, antara perkataan yang Abang selalu sebut dalam video Abang sebelum-sebelum ni. Dan ini adalah orangnya, iaitu Zulhelmi Muhammad Jani. Nanti Abang letakkan dia punya information tentang company ni, Instagram dan juga Facebook di bawah video Abang ni. Jadi siapa-siapa nak dapatkan t-shirt ni memang boleh kontak dengan dia. Tapi ini bukan senang cerita, ini bukan perniagaan Abang lah, tapi Abang tolong dia. Mana tahu ada orang nak dapatkan t-shirt yang lebih kurang macam ni, menarik apa. Abang tak ada untung, cumanya memang Abang sengaja nak tolong. Yelah, mana tahu kan ada orang yang nak jadikan ni sebagai t-shirt basahan, t-shirt raya. Okey. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita. Dan sebelum Abang mulakan cerita, Abang nak ingatkan, Abang ada buat promosi sambal lara, beli 3 paket bersamaan dengan RM32, kurang RM5 daripada harga biasa. Jadi siapa-siapa nak dapatkan sambal lara dan juga perapan sate boleh dapatkan, tekan pada link yang Abang sediakan di ruangan bawah video Abang. Jadi Abang mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Abang cakap memang t-shirt ni Abang suka gila. Dia punya warnanya bila masuk dalam video terus macam kita nampak terus lah, nampak jelas. Cerita ini disampaikan oleh seorang ustaz sebenarnya. Dan ustaz ni adalah orang yang pandai membuat ruqyah. Nanti mungkin ada di antara kita yang nak mintakan nombor telefon ataupun nak berhubung dengan ustaz ni. Nanti Abang boleh tanyakan dengan ustaz ni kalau dia boleh bagi bantuan. Tapi dia kata dia banyak bagi bantuan pada orang. Puncanya bagi bantuan adalah daripada cerita yang pertama ni. Abang gelar dia sebagai Ustaz Nizam. Jadi dia kata, dulu dia bukan orang yang pandai meruqyah ataupun orang yang terlibat dengan alam-alam sebelah punya ruqyah. Tapi disebabkan peristiwa yang menimpa adik kesayangan dia, dia berubah menjadi seorang yang pandai meruqyah. Dan dia belajar secara langsung daripada Ustaz Harundin almarhum. Antara orang yang pandai meruqyah dekat Malaysia, yang memang terkenal, yang permulaan sebagai institusi yang menjalankan ruqyah. Bagi yang bukan Islam, ruqyah ni adalah cara untuk menghalau makhluk-makhluk daripada alam sebelah, daripada mengganggu manusia, dan termasuk juga untuk menghalau sihir. Itu bagi yang tak berapa yang belum faham lagi. Jadi dia kata pada satu hari tu, pada tahun 1989 kalau tak silap Abang, 89, 88 macam tu, dia kata pada waktu tu adik dia dapat melanjutkan pelajaran dekat satu universiti dekat Dungun. Abang tak boleh bagi tahu nama. Jadi dia kata itu menjadi kebanggaan satu keluarga. Dia kata adik dia belajar sebagai seorang mahasiswa dan diharapnya adik dia akan menjadi seorang yang dapat membela keluarga dan juga memberi sumbangan kepada negara. Itu harapan besar mak ayah dan juga keluarga. Tapi satu hari mereka sekeluarga dapat panggilan telefon daripada adik dia. Adik dia telefon kepada keluarga dan ceritakan sesuatu yang tak masuk akal. Adik dia beritahu yang dia dekat Dungun ni selalu mengalami gangguan. Dan gangguan tu datang daripada makhluk alam sebelah yang bergelar puteri. Dia kata benda tu selalu datang dengan dia, dekat dia, secara mimpi dan juga secara terang-terangan. Dan dia hanya ada satu permintaan. Dia ajak adik kepada ustaz ni untuk kahwin. Macam-macam alasan adik ni bagi untuk tolak peminangan tu, untuk tolak ajakan kahwin tu. Tapi tetap juga benda tu nak sangat si adik ni tadi, adik si ustaz ni kahwin dengan dia.
Jadi sejak daripada tu, si adik ni selalu mengalami mimpi-mimpi yang menakutkan. Dan setiap kali dia mengalami mimpi, dia akan telefon kepada abang dia, iaitu Ustaz Nasir. Waktu tu belum lagi Ustaz, masih lagi nama Nasir je. Dan juga dia beritahu pada mak ayah dia. Mula-mula keluarga ingatkan ini adalah benda-benda biasa, mimpi-mimpi anak-anak remaja. Ialah tiba-tiba mimpi, kalau misal katakan kalau kita ada orang telefon, adik kita telefon, bang aku mimpi puteri bang. Mula-mula kita ingat benda tu main-main. Tapi sebenarnya benda tu menjadi sesuatu yang sangat berat untuk mereka sekeluarga hadapi. Jadi dalam sehari dua mungkin dia kata antara percaya dengan tak percaya. Tapi sejak akhir-akhir tu banyak kali adik dia bagi telefon, panggil telefon, beritahu pada keluarganya, dan dia tak tahan lagi nak duduk dekat dungun. Sebab dia kata setiap kali dia diganggu, sampaikan dia punya pelajaran merosot, fokus dia pada belajar dah tak boleh, mana taknya tengah-tengah belajar muncul ajak kahwin. Kalau maksudnya bukan muncul ajak kahwin yang seronok, ialah kan daripada alam sebelah kan. Tengah-tengah mandi muncul ajak kahwin. Semuanya fokusnya satu, ajak kahwin. Tapi si adik ni tahu yang ajak tu adalah seorang puteri. Tapi untuk mengelakkan daripada benda buruk berlaku, si adik ni selalu tolak dalam keadaan yang sangat baik dengan alasan yang sangat kukuh untuk mengelakkan si makhluk alam sebelah tu terusik hati. Walaupun macam tu, gangguan tetap berjalan. Sampaikan adik dia tak lalu makan dan keadaan adik dia semakin hari semakin uzur. Daripada berat adik dia dalam 70 kilogram, dah tinggal jadi 50 kilogram. Terganggu kehidupan dia disebabkan oleh ajakan kahwin. Walaupun ditolak tapi tetap juga tak jalan. Dan benda tu menjadi kerisauan keluarga. Sampailah pada satu hari, kawan kepada si adik telefon keluarga Ustaz Nasir yang beritahu adik dia dah tak boleh bangun. Hanya boleh bercakap, hanya boleh membagi arahan, tapi dah tak boleh bangun. Seluruh badan dia terbaring di atas katil, tak boleh gerak langsung. Bila dengar macam tu, keluarga mana yang tak risau? Keluarga mana yang tak susah hati? Petang tu juga, diorang sekeluarga naik kereta daripada Gombak bertolak ke Dungun Terengganu. Tujuannya adalah untuk ambil adik dia dan bawa pergi ke hospital di Kuala Lumpur. Sebab pada waktu 1980-an, hospital Kuala Lumpur lah antara hospital yang banyak kemudahan dan fasiliti. Jadi dia kata pada hari itu berjalan dah. Diorang sekeluarga daripada Gombak ke Terengganu, Dungun, dan diorang sempat beritahu pihak universiti yang mana diorang ni nak ambil adik diorang dan bawa balik ke KL. Bila sampai dekat Dungun Terengganu, diorang disambut oleh pihak kolej dan juga pihak universiti. Dan diorang diberikan satu rumah untuk istirahat. Tapi diorang dah dalam keadaan tengok adik sangat tak bermaya macam ni, tak sampai hati nak tidur, nak berehat, bersenang lenang kat Dungun Terengganu. Diorang hanya menggambiskan masa lebih kurang 1 ke 2 jam hanya untuk meregangkan badan, untuk menghilangkan sedikit lelah. Sebelum diorang teruskan perjalanan membawa adik mereka daripada Dungun Terengganu balik ke Kuala Lumpur untuk berubat. Tapi dia kata, selepas semua urusan selesai, mereka semua bertolak daripada Dungun ke Gombak. Di pertengahan jalan, keadaan adik dia jadi semakin teruk. Adik dia mengerang kesakitan. Walaupun dibaringkan di tempat duduk depan, tapi si abang ni, iaitu Ustaz Nizam, bila tengok adik dia keadaan macam tu, meleleh air mata dia dengan keadaan yang sangat tak tertolong. Walaupun dibaringkan, tapi badan dia seolah-olah tengah merasa kesakitan yang amat sangat. Jadi mereka dalam kereta tu berbincang supaya adik dia tidak dibawa balik ke Gombak atau ke KL dengan menggunakan kereta.
Idea yang muncul pada waktu tu, minta tolong dengan pihak universiti supaya uruskan penerbangan daripada Dungun ke KL. Pihak universiti bagi bantuan dan akhirnya satu kapal terbang disediakan, ditanggung oleh pihak universiti untuk terbangkan si adik daripada Kertih, Terengganu ke Gombak, Selangor. Jadi yang naik kapal terbang pada waktu tu si adik dan juga ibu mereka. Ustaz Nizam dan juga si ayah teruskan perjalanan naik kereta. Jadi perjalanan adik tu agak sedikit mudah, cepat sampai. Dan Nizam beritahu dengan keluarga yang ada di rumah supaya menerima adik dan emak diorang, ambil adik dan emak diorang daripada lapangan terbang. Ustaz Nizam dan juga si ayah teruskan perjalanan naik kereta dan akhirnya sampai ke Gombak, sampai ke rumah mereka. Perjalanan mengambil masa lebih kurang 6 jam. Bila sampai dekat rumah, memang adik dengan mak dia dah ada dekat rumah dan Ustaz Nizam bawa si adik ni pergi ke Hospital Besar Kuala Lumpur. Bila sampai dekat Hospital Besar Kuala Lumpur, adik dia terus dirujukkan kepada pakar. Dan mengikut analisis daripada pihak hospital, sel darah putih adik dia terlalu tinggi. Dan ini menjadi satu benda yang pelik. Sedangkan keluarga mereka tidak ada sejarah dalam penyakit-penyakit macam ni. Tapi itu mungkin takdir Allah Ta'ala nak tunjukkan. Adik dia diletakkan di atas katil di wad lelaki. Tengah-tengah diorang menjaga adik dia. Waktu tu petang, hari selepasnya. Waktu tu petang, waktu adik dia masih lagi dibaringkan atas katil dalam keadaan mengerang-ngerang, tiba-tiba Allah datangkan seorang lelaki yang juga ada di dalam wad yang sama. Lelaki tu sebenarnya tengah menjaga ataupun melawat saudara dekat wad yang sama. Jadi lelaki tu, dia macam separuh umur, dia datang ke katil mereka. Katil mereka, dia datang, dia kata, saya rasa benda ni pelik, dia kata. Anak encik bukan semata-mata sakit. Ada sesuatu yang menompang dia. Pada waktu tu Ustaz Nizam, yang masih lagi belum ustaz waktu tu Nizam rasa pelik. Dia ingat adik dia ada sakit leukemia seperti yang cikgu seperti yang doktor beritahu. Jadi dia tanya dengan pakcik tu, pakcik tahu macam mana? Lepas tu pakcik tu cakap, pakcik ni ada kelebihan Allah bagi untuk lihat alam sebelah. Ada sesuatu yang mengganggu dia. Izinkan pakcik untuk membantu. Jadi silakanlah, kata Ustaz Nizam, kata mak ayah kepada Ustaz Nizam pun kata silakanlah kalau nak bantu. Pakcik tu terus pergi ke hujung kaki si adik dan dia tekan ibu jari kaki si adik dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, terutama bacaan-bacaan ruqyah. Punyalah satu keluarga ni terkejut. Dan bukan satu keluarga, tapi satu wad tu terkejut. Sebabnya si adik menjerit, mengeluarkan suara perempuan. Suaranya sangat nyaring, sedih dan kesakitan. Minta dilepaskan. Jadi si pakcik tu tanya, siapakah kamu? Dia cakap dia adalah seorang puteri yang berasal daripada Dungun, Terengganu. Kenapa engkau masuk dalam badan budak ni? Sebenarnya saya suka dengan budak ni. Saya suka, saya sayang dia, saya nak kahwin dengan dia. Pakcik tu beritahu, kamu adalah berbangsa lain dengan kita. Tak mungkin. Allah tak benarkan untuk kita bersatu. Kamu dari bangsa alam sebelah dan budak ni berasal daripada bangsa kami, bangsa manusia. Tapi si puteri itu tak nak mengalah. Dia menjerit melawan pakcik yang membaca ruqyah tu. Pakcik tu tak berhenti. Terus dibacakan ayat suci dan juga ruqyah. Dan akhirnya si puteri mengalah. Si puteri cakap, baiklah, kalau tak ada jalan untuk kami kahwin, biarlah aku pulang ke Dungun, Terengganu. Tapi mengikut kata si pakcik, benda ni kadang-kadang sebagai trik. Pakcik tu sambung, kalau betul kamu nak pulang ke Dungun, Terengganu, pulanglah. Tapi jangan balik-balik ke sini. Jangan diganggu budak ni lagi. Dan puteri tu bersumpah tak nak ganggu budak ni lagi.
dan tak nak mendekati budak ni lagi. Dan selepas daripada tu, si adik berubah wajah daripada wajah yang mereka semua tak kenal kepada wajah adik yang sebenar. Dan suaranya bertukar menjadi suara si adik. Dan itu menunjukkan adik dalam keadaan yang betul-betul itu adalah dirinya. Selang beberapa hari, adik dikeluarkan daripada hospital sebab pihak hospital kata diorang tak mampu nak buat apa seterusnya. Dan adik ni hanya perlu berehat aja di rumah sebab itu adalah jalan yang paling baik. Tapi dia kata selama adik ada di rumah, mengikut kata Ustaz Nizam, mereka sekeluarga bawa adik ni berubat ke merata-rata tempat. Kenapa? Sebab si puteri tak pegang pada janji. Dia terus-terus mengganggu si adik. Berat adik daripada 50 kg turun sehingga 22 kg. Dan setiap kali adik diganggu, suaranya akan berubah menjadi perempuan. Dan perempuan tu menguasai badan adik. Alasannya satu je, dia nak kahwin dengan adik. Jadi keluarga Ustaz Nizam, mak ayah dia merata-rata bawa si adik berubat. Dan tempat yang paling banyak diorang bawa berubat iaitu ke pusat perubatan Darusshifa. Memang kat situ diorang selalu berkampung. Dan sejak daripada itu, si Nizam, si abang ni tadi, belajar sikit demi sedikit macam mana nak meruqyah. Dia belajar langsung daripada Ustaz Harundin. Dan Ustaz Harundin almarhumnya menurunkan banyak nasihat-nasihat agama dan juga ilmu. Supaya apa-apa terjadi, si abang boleh membantu si adik untuk menghalau setiap kali si puteri datang untuk mengganggu. Dan selama 8 bulan tu juga, banyak kali si adik diganggu dan banyak kali keluarga tu rasa tak tenteram setiap kali kedatangan si alam sebelah, si makhluk alam sebelah. Dan selama 8 bulan jugalah Nizam belajar untuk memperkukuhkan cara yang terbaik untuk meruqyah. Dan dia berjumpa dengan ilmu-ilmu baru daripada ustaz-ustaz lain sebagai ilmu tambahan. Tapi takdir Allah Ta'ala, pada tahun 1989, akhirnya selepas 8 bulan, si adik menghembuskan nafas yang terakhir. Ada 2 sebab. Kalau dari segi perubatan, si adik meninggal disebabkan oleh leukemia. Tapi yang menjadi misteri dan peliknya, si adik meninggal disebabkan oleh makhluk yang bergelap puteri yang ada di dalam badan adik sepanjang si adik hidup. Sehinggalah ke nafas yang terakhir, dia tak lepaskan. Dia tetap nak berkahwin dengan si adik. Dan benda ni menjadi pengajaran kepada mereka sekeluarga. Walaupun kita bertindih alam, tapi ada kalanya kita kena ingat mereka dan kita bukan bangsa yang sama. Tak akan boleh bersatu. Dan mereka menerima takdir di mana adik ini terpaksa menemui Allah Ta'ala lebih dahulu daripada yang lain. Dan si adik meninggal pada umur 21 tahun. Dan sejak daripada tu si abang, iaitu Nizam, dan selepas itu digelar sebagai Ustaz Nizam, terus menjalankan amal bakti setiap kali ada orang yang minta pertolongannya untuk meruqyah. Perjalanan hidup Ustaz Nizam diteruskan. Tak ramai sebenarnya orang yang tahu Ustaz Nizam ni. Sebab dia bukan buat ruqyah, iklankan diri dekat Facebook ke, ataupun dia beritahu yang dia boleh ruqyah dalam Instagram ke. Kalau abang tak dapat cerita ni pun, abang tak tahu Ustaz Nizam sebenarnya adalah orang yang boleh meruqyah orang, boleh menghalau makhluk alam sebelah daripada mengganggu kita. Tapi pada tahun 2009 berlaku satu peristiwa yang betul-betul mencabar Ustaz Nizam sebagai seorang ahli ruqyah. Ceritanya bermula bila satu petang
Ustaz Nizam dapat panggilan telefon daripada anak saudara dia 2009. Anak saudara dia bagi tahu kawan dia orang kena rasuk. Pada waktu tu Ustaz Nizam memang tahu anak saudaranya duduk dekat jelutong. Bila dia dengar macam tu, dia tak fikir panjang. Dia terus ambil kunci kereta. Walaupun pada waktu tu waktu petang. Dia kata tunggu pakcik dekat sana. Kamu tunggu sampai pakcik datang. Dan dia matikan telefon terus tu. Dan Ustaz Nizam terus start kereta. Terus menuju ke jelutong rumah anak saudara dia. Tapi bila sampai dekat jelutong, dia telefon semula anak saudara dia. Rupanya anak saudara dia tak ada dekat jelutong. Anak saudara dia ada dekat Pulau Redang. Dengan kata lain, anak saudara dia telefon daripada Pulau Redang. Dan kes kerasukan tu berlaku di Pulau Redang, bukannya di jelutong. Jadi Ustaz Nizam beritahu, tak apa, pakcik boleh tolong. Jadi kamu bagi peluang pakcik balik ke rumah pakcik dekat Gombak dahulu. Sampai dekat Gombak nanti pakcik akan telefon kamu. Syaratnya pakcik akan buat ruqyah daripada jauh. Kamu mesti pasangkan telefon ni secara volume besar. Volume besar kan? Dan letakkan di telinga sebelah kiri kawan kamu. Jadi tanpa lengah-lengah, si Ustaz Nizam ni pun terus memandu daripada jelutong ke Gombak. Jauh juga abang berasa. Lebih kurang lah kan, jauh kan. Berjam juga nak sampai tu. Bila sampai dekat Gombak, Ustaz Nizam cari lokasi yang paling sesuai. Dia nak mulakan ruqyah secara jarak jauh. Sebab ini memang jarang dia buat. Selalunya dia ruqyah betul-betul face to face, sebelah telinga orang yang kena rasuk tu. Tapi kali ni dia nak buat jauh. Jadi dia rasa macam dia minta pertolongan kepada Allah Ta'ala je lah. Hanya Allah Ta'ala je yang boleh membantu. Jadi bila dia sampai dekat Gombak, dah cari lokasi dalam rumah dia yang sesuai, nak pula dia kata dekat rumah dia ada balkoni dekat tingkat 2. Ada sedikit taman, dia kata kat situ memang keadaannya aman. Dan dia duduk, dia telefon anak saudara dia. Anak saudara ni nama Hafiz kata silap. Jadi lepas berborak dengan anak saudara dia, masa tu dia belum tahu puncanya. Belum tahu puncanya kenapa. Jadi dia pun kata boleh, pakcik boleh tolong. Letakkan telefon ni di telinga kawan kamu yang tengah terbaring tu. Kawan dia ni tengah terbaring tu, tengah tak boleh bergerak. Jadi bila dah letakkan telefon tu dekat sebelah telinga, Ustaz Nizam mulakan dengan memberi salam. Assalamualaikum. Benda tu tak jawab. Kawan tu tak jawab. Dia bagi salam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi salamnya disambut dengan suara lelaki tergelak dengan kasar. Pada waktu tu Ustaz Nizam dah terasa dia berhadapan dengan sesuatu yang berat. Bukan yang biasa-biasa yang selalu dia ruqyah-ruqyah sebelum ni. Jadi dia pun terus ambil Al-Quran, dibuka muka surat tertentu dan dia mulakan bacaan. Bila dia mula baca, dia dengar daripada telefon suara lelaki menjerit-jerit. Tapi bukan satu, lebih daripada satu suaranya menjerit. Selepas dihitung berapa suara yang keluar, semuanya adalah 15 suara. Dengan kata lain, yang masuk dalam badan budak tu bukan satu tapi 15. Ustaz Nizam teruskan ruqyah sebab niatnya untuk membantu. Dia tak nak peristiwa yang terjadi kepada adik dia pada puluhan belasan tahun yang lepas berlaku kepada budak ni, kawan kepada anak buah dia. Ustaz Nizam teruskan meruqyah dan akhirnya suara lelaki yang 15 orang minta Ustaz tu berhenti. Dan lepas tu Ustaz tu cakap, saya boleh berhenti. Aku boleh berhenti, tapi aku nak tahu siapakah kamu. Kami ramai. Kami ada ramai 15 orang. Kau nak dengar yang mana? Aku nak dengar ketuanya. Itu yang Ustaz Nizam beritahu.
Ditegaskan suaranya, dia nak tahu siapakah ketua di antara 15 orang ni. Dalam suara 15 orang tu, ada suatu suara yang paling kasar dan yang paling dominan. Akulah ketua dia. Jadi, ustaz tanya, kenapa kau kacau budak ni? Dia bagi alasan yang langsung tak masuk akal. Suka hati aku. Aku sengaja nak kacau dia. Sebab budak ni ada pendinding. Bapak dia bagi pendinding daripada ayat Quran. Aku sengaja nak uji dia. Nak tahu dia ni betul-betul kuat ke? Terkejut Ustaz Nizam dengar. Jadi Ustaz Nizam tanya lagi. Siapakah nama kau? Kenapa Ustaz Nizam tanya? Itu jadi persoalan pada abang sebenarnya. Tapi Ustaz Nizam jelaskan, tujuan dia tanya adalah untuk memilih ayat Al-Quran yang betul supaya proses ruqyah dapat berjalan dengan tepat dan lancar. Dia tak nak beritahu nama dia. Tak penting, kata dia. Ustaz Nizam tanya lagi, kalau kau tak nak bagi tahu siapa nama engkau, bangsa apa engkau? Sebabnya ustaz tak nak tersalah baca ruqyah. Takut kalau salah baca ruqyah, benda tu tak jalan. Mengikut kata Ustaz Nizam. Dia tak nak bagi tahu bangsa dia. Ustaz tanya lagi, engkau sama ada jin atau syaitan? Ustaz tanya banyak kali soalan yang sama sambil ruqyah, sambil ke-15 tu menjerit, sambil ditanya, akhirnya dia mengaku dia adalah yang bernama I. Abang tak boleh nak bagi tahu nama dia secara tepat sebab menjaga keselamatan abang juga. Tapi semua orang mesti tahu. Bermula namanya dengan nama I dan akhir namanya adalah T. Jadi pandai-pandai sambungkan sendiri ya. Itu adalah aku dan aku adalah ketua yang masuk dalam badan dia. Jadi bila dah tahu macam tu, ustaz dah tahu ayat mana dia nak baca. Ustaz buka selak kepada ayat yang sesuai dan ustaz mulakan bacaan. Dan bila ustaz mulakan bacaan, 15 orang yang ada dalam badan budak tu terkejut. Kenapa bacaan tu adalah tepat kena kepada dia orang? Sebab dia tak sangka ustaz dapat memilih ayat yang betul. Belajar dengan almarhum Harundin, memanglah ilmunya bagus kan? Bukan sebarang orang ni, orang alim ya. Mimpi pun dapat jumpa Nabi kan, Harundin, kata silap abang. Oh, itu tambahan sikit lah. Jadi benda tu terkejut. Dia lawan, ustaz baca lagi, melawan lagi. Cara dia melawan, dia menjerit dan dia cuba menyakiti budak tu. Ustaz tu beritahu, kalau kau tak nak keluar, kalau kamu semua tak nak keluar daripada badan budak ni, aku akan bakar kamu sorang-sorang. Tapi benda tu lawan. Aku tak akan keluar daripada badan dia selagi aku tak dapat nyawanya. Ustaz balas, nyawa hanya boleh ditarik atas izin Allah Ta'ala. Makhluk lain tak ada hak untuk menarik atau menarik roh orang lain. Hanya Allah sahaja yang boleh buat macam tu. Benda tu tak mengalah. Dia kata dia nak pergi daripada badan budak tu bersama-sama dengan roh budak tu. Tapi Ustaz Nizam tahu apa yang nak dibaca. Dan dia teruskan bacaan. Dan di akhir bacaan, ke-15 ekor mengaku kalah. Dan mereka menetapkan perjanjian. Dia kata, aku boleh keluar daripada badan budak ni, tapi aku tak nak sebarang syarat dan perjanjian. Ustaz tu kata tak boleh. Kau nak keluar daripada badan budak ni ada 2 syarat. Satu, kau tak boleh tarik nyawa dia. Dan yang kedua, engkau kena pindah ke tanah suci Mekah. Pada waktu tu, ke-15 ni rasa marah. Sebab dia kata tanah suci Mekah adalah khas untuk orang yang beragama Islam. Dan kau kena masuk Islam.
benda tu mula-mula tak nak ikut. Dia melawan, menjerit, menyebabkan budak tu kesakitan. Tapi ustaz ni pandai. Dia baca ayat-ayat yang betul-betul tepat kepada makhluk tu. Dan akhirnya dia mengaku kalah. Dan dia berjanji untuk ke tanah suci Mekah. Dan sebelum tu dia akan memeluk agama Islam. Selepas habis proses meruqyah, budak tu sedar. Dan alhamdulillah budak tu betul-betul sedar dan tak diganggu lagi. Sama ada 15 ekor tu pergi ke Mekah atau tidak, seperti yang dijanjikan, wallahu a'lam. Tapi mengikut kata ustaz, kalau dia memungkiri janji, dia akan terbakar dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh ustaz sebagai pengawalnya. Jadi mungkin benda tu dah berpindah ke Mekah dan masuk ajaran Islam dan mengamalkan ajaran Islam. Kenapa budak tu terkena gangguan? Puncanya, dia bercuti dengan kawan-kawan dia, termasuk anak buah dengan ustaz ni yang nama Hafiz tu. Diorang semua ni bercuti dekat Pulau Redang. Entah macam mana, waktu nak main-main pasir, diorang letakkan selipar-selipar di atas satu kayu. Dan tiba-tiba, salah satu daripada selipar, kalau tak silap selipar si Hafiz, jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah dan masuk ke dalam semak yang ada dekat tepi pantai. Dan Hafiz pun turun, cuba dapatkan selipar dia. Waktu dia ambil selipar dia tu, dia rasa tempat jatuhnya selipar tu, keadaannya sangat cantik dan pelik. Jadi dia minta tolong kawan dia ambil gambar. Pada waktu tu, kawan dia ambil gambar. Yang muncul dalam gambar bukanlah Hafiz, tapi seorang makhluk yang rahangnya sampai ke dada, lidahnya sampai ke lantai, sampai ke pasir. Pada waktu tu budak tu terkejut dan budak tu terus pengsan. Dan ke-15 ekor makhluk tu masuk ke dalam badan budak tu tanpa dia tahu budak tu sebenarnya telah diberikan pendinding oleh ayahnya. Jadi pendinding dan juga 15 ekor tu berentam dalam badan budak tu dan menyebabkan budak tu dalam keadaan yang sangat sakit. Dan waktu itulah Hafiz telefon pakcik dia, Ustaz Nizam. Sebab dia tahu pakcik dia memang pakar untuk buat ruqyah. Dan alhamdulillah, hasil daripada pertolongan pakcik dia dan dengan izin Allah Ta'ala, benda tu dapat dikeluarkan. Dan budak tu selamat. Sewaktu abang dapat cerita ni melalui email, dan abang pun sempat bermesej-mesej dengan orang yang memberikan cerita, iaitu Ustaz Nizam. Sama ada nama betul atau nama tak, kita rahsiakan kat sini je. Dia kata itu je yang antara peristiwa yang dia alami, punca kenapa dia jadi seorang ahli ruqyah, dan peristiwa paling teruk dia pernah alami sewaktu meruqyah orang. Dan bila abang dapat cerita tu meremang-remang ke bulu tengkuk abang, sebabnya ini berkaitan dengan sesuatu yang bernama air dan akhirnya namanya adalah T. Seseorang yang kalau dalam agama Islam kita semua tahu dia antara yang sesuatu lah. Abang tak boleh nak cakap yang seterusnya. Dia adalah sesuatu yang memerlukan kepakaran seseorang untuk membuang, untuk menghalaunya. Dan abang rasa ini antara cerita berat yang abang dapat sekali lagi. Sebab tu abang buat satu video khas. Jadi ada juga yang komen, boring lah cerita abang Jo ni, tak apa-apa, apa ceritanya mengantuk, boring. Abang minta maaf sangat-sangat. Setiap orang caranya kan berbeza-beza. Okay. Jadi terima kasih sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Moga-moga menjadi iktibar dan pengajaran untuk kita semua. Hidup kita adalah bertindih alam. Tak boleh nak lari. Itu dikira ujian lah yang Allah berikan kepada setiap hamba-Nya. Jadi apa yang kita boleh buat adalah perkuatkan diri. Selawat Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita cuba sebaiknya minta perlindungan daripada Allah Ta'ala. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.